Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين اللهم آمين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Alhamdulillah ikhwan, summa alhamdulillah. Dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita boleh menyambung majlis ta'lim kita. Alhamdulillah ikhwan. Alhamdulillah ikhwan, kita melihat kepada zikir kita, zikir pagi dan petang kita. Malam ni kita cuba tengok zikir yang pertama itu yang kita baca pada waktu pagi pada muka surat yang kelima. Asbahna ala fitratil islami وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ini dalam riwayat Imam Ahmad. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini kita baca sekali pada waktu pagi. Asbahna ala al-fitratil islami. Dalam buku kita ni diterjemah dengan makna, di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlasi, dan di atas kalimah ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di waktu pagi ini kami di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, dan di waktu pagi ini kami di atas millah bapa kami Ibrahim. Hanifan musliman, dalam keadaan lurus hati, menyerah diri. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah kami tergolong daripada orang-orang yang mensyirikkan Allah. Itu dibaca sekali pada waktu pagi sebagai zikir pagi. Ikhwan, sahabat yang menceritakan wujudnya bacaan ini sebelah pagi adalah sahabat yang bernama Abdurrahman bin Abza. Ini disebut di dalam Syiar Alam An-Nubala. Abdurrahman bin Abza, dia yang meriwayatkan hadis ni. Hadis ni disahihkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, dan juga oleh Imam An-Nasai dalam Sunan An-Nasai. Kita jarang dengar nama Abdurrahman bin Abza kan? Jarang dengar. Sebab dia termasuk Sirarus Sahabat. Sahabat kecil. Dia bukan sahabat yang famous.
macam yang kita kenal lah, kita kenal Abu Bakar ke Umar ke, mereka dipanggil kibarus sahabah. Mereka adalah orang-orang yang sentiasa keliling Nabi. Masa Sayyidina Umar jumpa dengan dia, dengan Abdurrahman bin Abi Abza, Sayyidina Umar jumpa dengan dia. Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alam An-Nubala, dia sebut satu perkataan. Dia kata Abdurrahman bin Abi Abza ni, dia kata adalah mimman rafa'ahu Allahu bil Quran. Dia seorang daripada orang yang Allah angkat kemuliaan, kedudukan dia dengan Al-Quran. Sayyidina Umar menyebut riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim, Sayyidina Umar menyebut tentang perkataan Nabi. Nabi kata ada kaum yang Allah Ta'ala angkat mereka dengan Al-Quran. Nabi kata Quran ini mengangkat martabat satu kaum. Dan Quran ini juga mampu merendahkan martabat satu kaum apabila mereka menolak Al-Quran. Maka Abdurrahman bin Abi Abza ini, dia termasuk seorang daripada rafa'ahu Allahu bil Quran. Dia orang yang ditinggikan oleh Allah dengan Al-Quran. Dia orang Mekah, dia ahli Mekah, tetapi dia meninggal di Kufah. Dikatakan ini berkenaan dengan man laqiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aslamu wa baqiya 'ala al-islam hatta mata. Itu orang yang berjumpa dengan Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi Allah Muhammad, kemudian masuk Islam, kemudian baki umurnya dia mati di dalam Islam. Mereka ini adalah sahabat. Berjumpa dengan Nabi dengan dua makna. Satu, jumpa dengan makna jumpalah. Jumpa secara hadir, secara yaqazah begitu. Jumpa, tengok Nabi. Jumpa kemudian Islam. Sebab kalau jumpa sahaja, ramailah orang jumpa Nabi, sama ada di Islam ataupun tidak. Kemudian dikatakan bila dia jumpa di Islam, itu untuk membezakan orang bukan Islam dengan orang Islam. Kemudian ditambah lagi satu perkataan, dia jumpa dalam keadaan Islam, dalam keadaan dia beriman. Ini nak membezakan apa pula? Nak membezakan dengan orang-orang ahli nifaq. Ahli nifaq, orang munafik, jumpa masuk Islam tapi hati tak ada iman. Quran kata wa ma hum bimu'minin, dalam hati mereka tidak ada iman. Dan baki daripada umur dia, baqiya 'ala al-islam hatta mata. Baki umur itu, lepas Nabi dah wafat, dia dah tak jumpa Nabi, dia masih ada baki umur, dia mati atas Islam. Maka mereka ini kita panggil sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat ini kedudukan dia tinggi. Mereka adalah ahli syurga. Kalau sahabat, dalam tafsir Imam Nasafi, dia tafsir surah Al-Hadid, pada perkataan Allah kata wa kullan wa'adallahu al-husna. Kesemua mereka itu Allah Ta'ala janji dengan al-husna. Imam Nasafi dalam tafsir dia kata al-husna bermakna syurga, wa kullan, kesemua mereka itu bermakna kesemua sahabat. Kesemua sahabat itu ada sifat udul. Mereka adalah adil. Mereka tak khianat, mereka tidak berbohong. Karena itu kita belajar di dalam ilmu mustalah hadis, kita belajar hadis. Ya, kalau antum masih ingat, kita belajar hadis. Bila kita nak baca hadis, kita nanti tengok nama sahabat. Siapa yang meriwayatkan? Kita kata an man. Daripada siapa? Lepas tu kita tengok matan hadis. Lepas tu kita tengok rawahu man. Siapa pula perawi akhir tu. Lepas tu kita tengok makanul hadis. Kedudukan hadis tu pula, sahih ke, dhaif ke. Jadi ini adalah kaedah yang kita pakai untuk baca hadis. Kita jumpa hadis dalam buku,
Kita pun terjemahan Melayu kan, kita pun tak tahu lagu mana asal usul. So kita pastikan benda itu wujud. Pertama, daripada siapa? Ataupun dikatakan diriwayatkan dari, mesti ada nama sahabat. Lepas tu barulah matan hadis itu, cerita hadis itu. Lepas tu siapa? Bukhari ke, Muslim ke, siapa-siapa. Lepas tu ketiga, kedudukan hadis. Status hadis itu kena ada. Jadi ada berapa nama sahabat, matan, riwayat siapa dan kedudukan hadis. 4 kaedah ni mesti ada dalam satu hadis yang kita nak baca. Macam ni lah. Hadis ni daripada Abdurrahman bin Abi Abza. Satu. Lepas tu, asbahna ala al-fitratil islami. Sampai habis, yang tu kita bagi matan hadis. Tank dia lagu tu. Lepas tu, siapakah meriwayatkan hadis ni? Hadis ni riwayat Ahmad Nasai. Dan apakah kedudukan hadis ni? Ahmad kata, hadis ni adalah hadis yang sahih. Maka lengkaplah pembacaan hadis kita. So kita tak perlulah ada syak wasangka lagi dah. Kenapa diperlukan nama Imam Ahmad? Kerana supaya setiap pembohongan dan kekeliruan dapat dibetulkan. Kalau orang kata, orang tak tahu, saya pun tak tahu riwayat siapa. Jadi, macam mana kita nak buat semakkan? Kalau riwayat Ahmad, bolehlah kita cari dalam Musnad Ahmad. Nasai, dalam Sunan Nasai. Cari-cari tak ada. Ataupun cari-cari, tengok kedudukan dia tak sahih, berlaku kekeliruan, dapat dibetulkan. Tapi kalau baca, ini semua tak ada, bermakna kita tidak ada rujukan. Ulama kita kata, dalam 4 tadi, kalau kita ambil daripada bawah, kedudukan hadis yang sahih ataupun apa-apa, kemudian rawi yang akhir itu, Bukhari ke muhaddisin itu, matan hadis, dan yang di atas sekali nama sahabat. Ulama kita kata daripada 4 ni, hanya satu saja boleh tak ada, iaitu nama sahabat. Lagi 3 mesti ada, wajib ada. Kalau ada ke-4, bermakna lagi sempurna lah, tamam dirasah, pelajaran tu tamam lah, sempurna. Tapi daripada 4 ni, kalau boleh tak ada, satu saja boleh tak ada, iaitu sahabat. Kita baca satu hadis, kita tak tahu nama sahabat, tapi matan dia ada, riwayat siapa dan apa kedudukan dia ada, sudah cukup. Kenapa? Kerana kata ulama, kita belajar dalam mustalah hadis, kita tak kenal dengan sahabat pun tak apa, kerana mereka dalam al-hadis tadi disebut, mereka adalah ahli syurga, dan ahli syurga tidak akan bohong pada Nabi. Mereka adalah udul, mereka adil. Kesaksian mereka itu diterima oleh Allah. Jadi dalam satu hadis, kalau tak disebut nama sahabat, tak apa. Tapi matan kena ada, perawi itu kena ada, dan kedudukan hadis itu kena ada. 3 ni tak boleh tak ada. Daripada 4, 3 kena ada. 1 tak ada apa. Kalau kita baca satu hadis, macam kadang kebanyakan buku-buku macam kita baca ni, dia tak bubuh nama sahabat. Maka itu bukanlah muskilah yang kabirah, satu masalah yang agak besar. Cuma dia macam bagi kerja rumah pada kita lah nak kena pergi cari sahabat tu. Cara dia mudah saja, bila kita tahu riwayat siapa, Bukhari ke Muslim, kita dah boleh cari dah nama sahabat tu. Tapi kalau dia bubuh nama sahabat, dia bubuh matan, lepas tu dia tak bubuh nama perawi yang akhir, dan dia tak bubuh kedudukan hadis, maka kita tak dapat baca hadis itu, dan hadis itu tak dapat kita nak amal. Sebab tak clear. Sebab orang boleh berbohong nama sahabat, orang boleh tukar. Hadis yang Umar tak kata, orang boleh kata Umar kata, ataupun hadis Umar kata, tapi tidak dengan lafaz itu, orang boleh pakai dengan lafaz macam-macam. Jadi bila tak ada nama sahabat, tidak jadi masalah. Jadi ketiga di bawah itu kena ada. Jadi kesempurnaan kita baca hadis adalah mesti ada nama sahabat, matan, siapa yang mencari hadis itu, yang kumpul hadis itu, muhaddisin itu, dan apakah kedudukan hadis itu. Kalau dia dhaif, nyatakan dia dhaif, tidak ada apa-apa. Maka bila dinyatakan dia dhaif, nanti kita buka dalam kitab hadis, dia akan bagi tahu sebab kedhaifan. Maka clear lah.
Tapi bila baca tak clear, macam ada tak hadis kita baca tak clear? Ada. Kita ambil contoh hadis apa? Hadis yang kita duk jumpa dalam bulan puasa, kelebihan sembahyang tarawih, malam pertama macam ni, malam kedua lagu ni. Hadis tu disebut nama Sayyidina Ali. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib. Lepas tu disebut matan itu yang panjang untuk 30 malam. Kemudian tak disebut riwayat siapa. Rawahu man? Siapa? Nasa'i ke? Kurang-kurang imam yang kita duk kenal lah, Imam Sab'ah ke, kan? Imam Ahmad ke, Bukhari, Muslim lagi, Tirmizi, Abi Daud, Nasa'i, Ibnu Majah. Kurang-kurang berapa? 6. Ataupun Imam Malik. Dia tak ada langsung. Kemudian kedudukan hadis itu apa? Tak tahu. Maka ini di mana-mana kita jumpa kaedah pun, dalam buku ke, dalam ceramah ke, dalam khutbah ke, dalam pidato ke, maka ini dinamakan kekeliruan dalam menyampaikan ilmu. Maka ilmu itu sangat keliru dan kita tak boleh pegang. Kita belum boleh kata dia apa-apa lagi. Kecuali hadis itu memang hadis itu sahih lagi masyhur. Lain bab. Hadis itu memang dah sahih dan masyhur, semua orang tahu. Satu orang atas mimbar khutbah dia kata, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dia tak sebut nama sahabat, dia tak sebut kedudukan hadis, dia tak beritahu siapa perawi, tak apalah. Pasal hadis itu semua dah kita makruf dia sahih. Kita pun dah tahu dah siapa nama perawi dia. Umar Al-Khattab, hadis itu hadis Bukhari, hadis Muslim. Dah masyhur dah. Tak apalah. Ini main satu-satu hadis kita pun tak tahu. Cara potong kuku, start kuku mana, betul berakhir dengan kuku mana. Baca. Tapi maka penulis bagi tahu pada kita, ikhwan. Baik. Dalam riwayat kita baca ini, ikhwan, hadis ini daripada Abdurrahman bin Abi Abza ini. Dia seorang Al-Khuzai, Abdullah Abza Al-Khuzai. Dia seorang ahli Mekah dan dia mati di Kufah. Dia seorang yang dimuliakan Allah Ta'ala dengan Al-Quran. Hebat dia. Dan dia daripada Sigharus Sahabah. Dia kata Nabi baca benda ni di sebelah pagi sekali. Dan di sebelah petang Nabi baca sekali. Nabi kata, asbahna ala fitratil Islam. Nabi kata pagi-pagi kami di atas fitrah Islam. Di atas fitrah Islam. Apa dia fitrah Islam ni, ikhwan? Pagi-pagi kami di atas fitrah Islam. Fitrah Islam ada 2-3 makna. Satu maksud dia, sunnah-sunnah di dalam Islam. Dia dipanggil fitrah Islam. Sunnah-sunnah dalam Islam. Apa makna sunnah? Perjalanan Islam. Sunnah kan maksud dia tariqah perjalanan. Ya Allah, pagi-pagi ni kami di atas perjalanan Islam. Kita baca hadis ini pada waktu pagi. Kita bukan baca masa maghrib tidur, dan dia bukan wirid lepas solat. Baca ni setelah habis wirid solat. Jangan baca ni meninggalkan wirid solat. Baru ni bersembang dengan Abang Anas. Saya cerita pengalaman seorang kata dengan saya. Dia kata, bodoh lah. Mengaji tak habis. Kena pergi mengaji lain. Sebab dia kata, habis-habis kita semayang subuh ke. Semayang apa? Nama kata semayang 5 waktu, tidak ada satu amalan yang paling utama kita buat, melainkan baca Quran. Kita bagi salam belah kanan, kita bagi salam belah kiri, kita istighfar. Lepas istighfar, kita ada zikir-zikir kan. Zikir-zikir itu semua jadi tidak utama. Amalan paling utama, bagi salam belah kanan, bagi salam belah kiri, istighfar, buka Quran, baca. Baca tak banyak 2 muka. Setiap kali solat, jadi satu hari kita akan dapat 10 muka kita baca. Bermakna satu hari kita dah baca setengah juzuk. Itulah amalan paling utama. Betul ya mana kita sembang tajuk ni. Maka saya kata bukan begitu, tidak.
Ustaz lah yang kata ni ustaz. Sebab orang lain tak ada kata bodoh kat ustaz, melainkan ustaz juga. Kalau orang lain kata bodoh kat ustaz, boleh jadi kata. Dia kata, saya kata tak betul. Tak betul. Sebab Imam Ibn Qayyim telah jelaskan dalam kitab dia. Di mana syariat meletakkan pembacaan, ketika itu, bacaan itulah yang paling afdal, bukan baca Quran. Sebab syariat itu ditetapkan menerusi dasar Quran dan Sunnah. Maka habis kita salat, syariat, Sunnah menentukan dia ada dia punya wirid aurat, dia ada dia punya wirid rawatib, zikir pagi dan petang. Yang tentu ni adalah syariat. Tiba-tiba kita pergi letak pembacaan Quran, maka tak betul. Itu fadilat yang tak betul. Kita mencipta fadilat sendiri bira'i, dengan akal. Oh, tu dia kata, kenapa belajar lain ni bodoh ni? Alamak, bodoh sorry. Tak apalah, it's okay lah. Tapi statement itu tidak ada ulama sebut. Itu statement berdasarkan fikiran sendiri. Tidak ada. Melainkan tak mana kita buat haji. Kita buat haji. Kita dah niat umrah ke haji. Kita telah ada apa belum? Ihram kan? Kita dah niat di miqat. Maka apakah amalan paling utama untuk orang yang telah berniat di miqat? Bukan baca Quran. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata Umar Al-Khattab, kami bertalbiyah daripada Zulhulaifah di Madinah sampai ke Mekah, kami tengok Kaabah. Sampai tekak kami hilang suara. Umar tidak meriwayatkan kami baca Quran. In between nak baca Quran baca lah. Tetapi nak menyatakan tidak ada amalan paling utama setelah kita berniat ihram ke, ihram haji ke, ihram apa, melainkan hanya baca Quran. Itu memerlukan dalil. Habis sembahyang paling afdal ialah baca Quran. Mana dalil dia? Kalau kita kata baca Quran paling afdal, nanti Nabi sendiri telah meninggalkan benda paling afdal sebab dia ajak wirid. Maka itu statement yang daripada kita yang fikir bira'i. Kita yang berleha-leha main di sini, betul kita rasa ini paling afdal. Tengok, tak betul. Nanti boleh tengok di dalam At-Tibyan. Imam Nawawi tulis At-Tibyan kan, dia sebut benda yang sama. Ibn Qayyim sebut, Nawawi sebut, Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebut, Ibn Rajab, Ibn Hajar menyebut benda yang sama. Jadi macam mana kita boleh, kalau bodoh terkena habis pokok dia jadi bodoh. Tidak. Baik ikhwan. Asbahna 'ala al-fitratil Islam, berpagi-pagi kami di atas fitrah Islam. Bermakna apa? Sunan dalam Islam. Islam ni dia penuh dengan sunan, peraturan. Artinya, ya Allah, seolah-olah makna perkataan ini, ya Allah, letaklah kami di waktu pagi ini di atas fitrah Islam, di atas perjalanan Islam. Tetapi ikhwan kena tahu, doa ni kita baca, habis dah kita baca wirid pagi, baru kita baca dia. Betul? Fitrah Islam, dia bukan bermula di situ. Fitrah Islam bermula di mana? Masa bangkit tidur tadi. Bangkit tidur. First wake up kita tu, kita jaga, kita buka mata. Fitrah Islam ajak kita kata apa? Alhamdulillah. Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dalam riwayat Muslim, Huzaifah cerita. Baca ni. Itulah fitrah awal kita. Kita bangkit pagi, kita tak dikira masa tidur, kita dikira bangkit tidur. Itu fitrah awal kita. Bangkit tidur, buka-buka mata, alhamdulillah. Alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Doa ni ikhwan, doa pagi ni ada dua perkara. Satu, kesyukuran pada Allah kerana kita bangkit. Alhamdulillah. Boleh buka mata, roh kita masuk, mata kita nampak, tangan kita bergerak. Alhamdulillah. Setelah masuklah nikmat. Masuk roh bermakna masuk nikmat. Yang kedua, kita kata apa dia? Ba'da ma amatana. Kita sendiri bagi tahu, ya Allah, setelah aku mati.
ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Subhanallah. Bangkit pagi-pagi ikhwan, tak sebut apa. Alhamdulillah, kita beritahu ke diri kita, tadi aku mati, lah aku bangkit pula, dan kepada Allah lah aku akan dikembalikan. Perkara awal kita bangkit daripada waktu pagi, dua benda diingatkan kepada kita. Satu, kepujian pada Allah. Kedua, ingat mati dan akhirat. Ini adalah fitrah Islam. Orang Islam tak boleh pisah dengan ingat mati. Dan ingat mati duduk di mana? Awal pagi. Bangkit tidur tu dah ada. Ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Telah ada yang tu. Orang Islam ni ingat mati bukan ketika tengok jenazah sahaja. Bukan di tanah perkuburan sahaja. Tetapi ketika bangkit tidur. Ingatkan diri kita. Ni selagi kita nak buat kerja, nak berniaga, nak buat kerja, kita dibayar upah buat kerja, kita kerja dengan pihak tu, kerja dengan pihak ni, ataupun kita kerja dengan diri kita sendiri, jangan dipisahkan dengan mati dan ingat akhirat. Supaya nilai kesyukuran kepada Allah itu menjadi tamam, sempurna. Ingat mati, ingat akhirat, dengan nilai ucapan Alhamdulillah, tanda syukur pada Allah, jadi tamam, jadi sempurna, dan diangkat darjat dia. Kalau berkali-kali kita kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, tetapi hati kita tak ingat kepada Allah, kita tak ingat pada akhirat dan mati, maka nilai Alhamdulillah itu tidak terangkat tinggi. Maka ramai juga orang Alhamdulillah, maka dia boleh sambung karier dia menipu. Ramai juga Alhamdulillah, dia boleh sambung karier dia bagi rasuah dan ambil rasuah. Alhamdulillah sentiasa di mulut, tapi hati itu kosong daripada apa? Zikrul maut. Daripada ingat kepada mati dan akhirat. Maka pagi-pagi lagi kita dah start di atas fitrah Islam. Gigi tak gosok lagi. Orang kata ni apa? Panggil apa? Kan? Tek mata. Lupa dah bahasa Melayu. Sepanjang Zulhijjah saya tak cakap Melayu lagi. Baru malam ni. Dia apa pun tak buang lagi. Apa pun tak buang. Kan kita ada sunnah kan pagi-pagi. Kita buat tangan macam tu. Kan Nabi ajak kita. Bila lepas Alhamdulillah, buatlah tangan kita lagi tu. Gosok muka kita. Gosok. Nabi ajak. Lepas Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Apa pun tak buat lagi. Kan Nabi kata bila kita tidur, Nabi kata la tadri aina batat yadaka. Kita tak tahu tangan kita ni bermalam di mana. Kita tak tahu tangan kita garu macam mana. Kita tak tahu. Bila bangkit pagi, Nabi kita jangan masukkan air ke dalam kolah kan. Ambil air kolah tu basuh tangan kita di luar. Itu semua tak buat lagi. Sebut Alhamdulillah. Makan tak lagi, minum tak lagi. Apa bahala tak buat lagi. Tapi mulut dah sebut Alhamdulillah. Kenapa? Kerana punca hidup dah masuk. Apa dia? Ruh. Ruh. Bila ruh masuk, mata boleh buka. Telinga boleh dengar. Hidung ni ada benda naik turun. Jantung berjalan. Darah daripada jantung ke otak. Otak ke jantung. Supply ke semua. Udara semua cukup. Kaki tangan boleh angkat. Itulah asas pertama untuk hidup. Bukan duit. Bukan apa-apa. Itulah. Dan kalau yang tu stop ataupun dia masuk tak sempurna, separuh daripada hidup kita akan lumpuh. Maka ucapan Alhamdulillah kita tak sempurna. Maka jangan fikir lepas tu aku yang bekerja, harta aku, duit aku. Jangan. Allah suruh kita ucap Alhamdulillah. Bila kita dah habis dah sembahyang subuh semua, dah habis dah zikir-zikir subuh, habis tu terus baca yang ni. Asbahna ala fitratil Islam. Dengan makna, ya Allah, letaklah kami ni pagi-pagi lagi di atas fitrah Islam. Bermakna, kita dah buat dah fitrah Islam tadi. Dah buat dah tadi. Bersuci, beristinja semua. Wa ala kalimatil ikhlas. Fitratul Islam, fitrah Islam juga bermakna tadi peraturan Islam. Fitrah Islam juga bermakna apa dia ikhwan? Fitrah. Kullu maulud yuladu 'ala al-fitrah. Apa dia?
kesucian jiwa yang tidak dinodai. Boleh faham bahasa saya? Sahabat Helmi. Helmi kan? Helmi. Maksud dia apa? Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya apa dia? Budak itu tak berdosa. Tak boleh kata budak itu berdosa. Maka, ya Allah, pagi-pagi kami di atas fitrah Islam. Ini makna kedua. Letaklah kami di pagi-pagi, ya Allah, seperti mana kami tidur, antara kami lena, time lena, dengan time kami jaga. Maka sepanjang tu kami tidur, tidak ada dosa yang ditulis. Maka letaklah kami di atas fitrah tu, ya Allah. Fitrah, kami hari ini tak ada dosa. Kekalkanlah itu pada kami, ya Allah. Kenapa sahabat? Sekali lagi kita nak bergerak. Bila mata tengok, mulut nak cakap. Telinga dengar, mulut nak respon. Dan kesemuanya akan bertanda pada hati. Ya Allah, letaklah kami di atas fitrah Islam pagi-pagi ini. Janganlah kami, kalau kami tergelincar teruk sangat. Kalau kami terseleweng tu parah sangat. Asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, pagi ini letaklah kami di atas fitrah. Ya Allah, fitrah Islam. Kullu maulud yuladu ala fitrah. Macam mana kami nak duduk atas fitrah Islam? Letaklah kami di atas sunnah-sunnah Islam. Perjalanan Islam. Kemudian, wa ala kalimatil ikhlas. Dan letaklah kami pagi-pagi ini di atas kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas pun dia dipanggil. Kalimatul tauhid pun nama yang sama. Kalimatul taibah pun dia dipanggil. Kalimatul syahadah pun dia dipanggil. Kalimat dia juga dipanggil dengan syahadatain pun dia dipanggil. Kalimatul iman pun dia dipanggil, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kalimatul ikhlas. Kerana Islam dipanggil dinul ikhlas, agama yang murni, suci. Ya Allah, pagi-pagi ni letaklah kami di atas fitrah Islam. Letaklah kami di atas sunnah-sunnah Islam. Letaklah kami di atas jiwa Islam. Kami tak sentuh dosa ni terlampau dalam. Dan bila dosa tu datang, dia tidak menodakan jiwa kami. Kami teringat istighfar, kami teringat taubat, kami teringat untuk kafarahkan dia, tebui dia. Ramai orang ikhwan Allah bagi kat dia dosa, tapi Allah tak bagi taubat. Allah bagi dosa, Allah tak bagi istighfar. Dia bukan ajaib kita tak buat dosa. Tak ada. Satu orang tu satu hari tak buat dosa, bukan ajaib, bukan mengagumkan. Tapi yang istimewa kita ni, bila terlibat dengan dosa, kita ingat taubat, kita ingat istighfar. Itulah hebat kita ni. Kerana kalau orang boleh hidup tanpa dosa, ini juga dipanggil orang yang pelik. Duduk dalam alam berdosa, tapi tak kena dosa. Pelik. Macam orang duduk dalam kawasan bernajis, tapi tak kena bau najis. Boleh. Najis je dengan kita pun bau dia dah busuk. Yang Nabi bagi contoh sebagai orang yang apa? Tukang besi tu kan. Bau besi tu mai. Duduk dalam dunia, tiba-tiba tak terpalit dengan debu-debu dunia. Mana boleh, ikhwan? Kita bercampur dengan manusia. Tapi yang istimewanya ialah, yang mengkagumkan ialah, bila dia terlibat dengan benda tu, dia tak lupa pada taubat dan istighfar. Dan benda-benda yang bersifat kafarah. Kafarah aniz zunub, penebus dosa. Ambil air semayang, bersedekah, maafkan orang. Ini menyebabkan dosa dia lebur. Maka kita minta pagi-pagi. Wa ala kalimatil ikhlas. Dan kekalkanlah kami di atas dua kalimah syahadah. Pergerakan kami. Menegakkan iman, menegakkan tauhid, itu kalimah syahadah. Tolak syirik, itu kalimah syahadah. Menegakkan sunnah, tolak bid'ah, itu di atas kalimah Muhammadun Rasulullah. Wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan letaklah kami pagi-pagi ini di atas din Nabi Muhammad. Din Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad. Kenapa ini penting, ikhwan? Di dalam syarah dia bagi tahu pada kita, kerana di antara fitnah di akhir zaman ialah mendakwa din Muhammad tapi isinya bukan. Din Muhammad tapi isinya bukan.
Seperti sebahagian mereka yang mengaku kononnya mereka din Isa, tapi isi dia bukan. Mengaku ini agama Isa. Agama Isa berpandukan kepada Injil, wahyu. Tapi tengok-tengok isi dia tak ada. Tak masuk pun, tak sinkronis dengan wahyu. Semuanya penambahan, pengurangan, cokok tambah, peniadaan. Kesemuanya, Quran bagi tahu, menjual ayat Allah dengan habuan-habuan dunia. Ya ikhwan. Kan Nabi sebut dalam riwayat Muslim, badiru bil a'mali salihah fatanan. Badiru bil a'mali salihah fatanan. Kaqita'i laili muzlim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi kafira wa yusbihu mu'minan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi kita, cepat-cepatlah kamu beramal dengan amal yang saleh. Kerana di sana Nabi kata ada ujian-ujian yang dahsyat. Dia akan datang seperti kepingan-kepingan malam. Malam ni masuk tak terasa. Tadi pukul 6. Cerah lagi, main 6.30. Dia main 6.45. Dia main pukul 7. Dia main 7 suku. Dia main 7.30. Gelap tu masuk, tak rasa. Tengok-tengok, lah ni 8.50. Gelap. Di luar pun gelap, yang bercakap pun gelap. Kedua gelap. Gelap. Bang dah. Bang, masuk dah. Tak masuk lagi. Qita'i laili muzlim, seperti potongan malam dia masuk, orang tak sedar. Kita akan terkena fitnah. Fitnah apa, ikhwan? Ya, kalau kita tak duduk dalam suasana beribadat dengan bi'atus salihah, dengan persekitaran yang saleh, Nabi kata yusbihu rajulun mu'minan. Pagi-pagi orang dapat bertahan iman. Wa yumsi kafiran. Main pecang, ujian petang lain macam. Gangguan pada hidup, makan, minum, support kepada hidup. Kita nak kena bela anak, kena bela bini, nak tanggung rumah, tanggung kereta, kehidupan. Dia akan buat sampai pada peringkat kita ada iman. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kita berjaya jaga agama kita. Di Nabi Muhammad sebelah petang, besok pagi pula belum tentu. Apa akan terjadi? Nabi kata yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Penjualan agama ditukar dengan harta kekayaan dunia. Arad bermakna kesenangan. Arad, ain radat. Arad bermakna kesenangan hidup, tawaran-tawaran hidup. Tawaran hidup. Kita perlu kepada tawaran hidup. Kita orang panggil ustaz-ustaz, kita nak hidup, kita juga nak pakai kereta mewah, kita juga nak duduk rumah yang selesa. Kita dapat tawaran hidup. Sekali ceramah orang bayar kita 500, up 700. Zaman ekonomi pula turun. Takkan kita kata apa nak turun duit sampai 150, habis aku nak terdah kulit kerang. Apa makan isi, aku makan kulit. Habis macam mana ustaz? 1,000. Korang daripada 1,000 buat muka macam rasam tak cukup asam. Tak mau habis ceramah. Itu kalau kuliah biasa. Kalau perdana, kalau forum, kalau seminar, bi'aradin minad dunia. Dan ketika itu kita akan lupa din Nabi Muhammad. Para anbiya kembangkan agama dia dengan apa? Dengan apa Nabi Muhammad mulakan dakwah dia? Dengan zero, kosong. Kosong. Maka perlu kita ingat pagi-pagi lagi, ya Allah, letaklah aku di atas din Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sentiasa menjadi uswatun hasanah pada kami, ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Ramai orang membawa agama, tetapi agama yang cita rasa sendiri. Maka saya teringat dulu zaman 80-an ada penceramah, dia akan sebut. Dia kata kita jangan tertipu. Minyak unta, minyak babi, tapi kaba unta. Ada pula minyak unta, kaba babi. Label tu dia bermuka khinzir, babi tak apa sedap sebut, khinzir. Orang putih panggil apa? Pig. Orang tu kampung kata kerbau pendek. Dengar macam halal tau, kerbau pendek. Kan? Betul minyak unta. Dalam tu minyak unta.
Tapi label dia di bawah label babi. Orang beli ke orang tak beli? Tak mungkin orang beli. Sebab orang tengok alif ba. Minyak tu, minyak. Tapi label unta. Orang beli ke orang tak beli? Orang pasti beli. Ikhwan, hari ini sunnah halal. Tapi diletak label salah pada sunnah. Orang jauhi. Isinya bid'ah dan mungkar. Tapi label dan sunnah, orang dekati. Memenuhi pasaran antara bangsa. Produk ini produk sunnah. Dalam ni muatan dia sunnah. Tapi diletak label yang salah. Diletak label salah. Label haram. Label khinzir lah. Maka orang takut dengan sunnah. Orang lari sebab orang label. Label. Carilah satu pendakwa sunnah yang bercakap tidak sunnah. Mana ada? Tapi label itu menyebabkan orang lari. Label dia. Label dengan label sesat, label salah. Sebiji macam minyak unta, tapi dilabel dengan label babi. Orang tak beli, kawan. Orang takut. Apatah lagi kepada penjual minyak unta ni, tak diberi pula lesen jualan. Lagi dia kena. Tapi kawan ni, memang terang-terang minyak babi. Tapi label dia, unta Arafah. Unta Arafah dengan labu ci, labu kondok, pakai ayak semua ada. Manik koran semua ada. Label unta. Isi dia minyak. Dan diberi pula lesen jualan. Siapa tak beli? Mana tempat dia tak boleh masuk? Rawak. Road mana lagi? Kalau dia pergi berniaga dekat kaki lima lorong Garu pun semua orang beli. Pasal label dia unta. Di akhir zaman, kata Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Mas'ud, bila kita tegakkan sunnah, qila hadha munkar. Dia berkata ni munkar, tapi isi dia adalah sunnah. Maka kita kata dalam doa ni, wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Ya Allah, pagi-pagi ini lagi, ya Allah, kami minta pada Engkau, letaklah kami di atas millah abina Ibrahim, millah agama Ibrahim. Sebab fitratul Islam, kalimatul ikhlas, din Nabi Muhammad, semua ini sanad dia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tolonglah ya Allah, hanifan musliman, jadikanlah hati kami ini condong secondong-condongnya kepada agama ini dalam keadaan musliman. Kami serah diri tanpa ada rasa bimbang dan khawatir pada Engkau ya Allah. Wa kana minal musyrikin, dan janganlah sekali-kali Kau masukkan kami walaupun sedikit daripada orang-orang yang musyrik pada Engkau ya Allah. Ikhwan, inilah kalimah pagi-pagi. Dah habis main subuh, dah habis wirid subuh, Nabi suruh kita baca sekali. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Siapa riwayat hadis ini? Daripada Abdurrahman bin Abi Abza. Apa hadis ini daripada siapa? Daripada Imam Ahmad dan Nasa'i. Apa kedudukan hadis ini? Hadis sahih. Maka bacalah sekali. Lepas tu Nabi baca apa? Nabi baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Siapa pula riwayat hadis ni? Kita tengok pada kuliah berikutnya. Kuliah berikutnya ikut jadual lah. Kali ini muka saya, roh pun saya. Tak tukar dengan Ustaz Nan. Hari itu tertukar, hari ini dah tak tukar. Bulan ni tak tukar. Saya pasal Zulhijjah. Kita ikut jadual. InsyaAllah. InsyaAllah ikhwan, bila kita baca itu, kita mudah-mudahan kita boleh faham sikit sebanyak apa makna dia. Dan hadis yang tu kita sambung minggu depan, kuliah lagi sekali lah. Wallahu ta'ala a'lam. Soalan melalui bicara hati.
InsyaAllah. Soalan bicara hati akan dijawab oleh Ustaz Nan, insyaAllah. Saya ni soalan-soalan saya tak mau jawab dah. Saya dah jadi ustaz kampung. Ustaz kampung ni tak boleh jawab soalan. Dia kena ustaz yang segar, famous, ada energi. Saya serahlah pada Ustaz Nan jawab soalan. Saya balik kampung lah. Ustaz kampung saya tak boleh nak jawab. Serah Ustaz Nan. Eloklah waktu pun dah nak masuk lah. Pasal ni waktu masuk lambat. Kula kita dah sejam dah tak sedap. Pasal waktu masuk lambat. Eloklah saya berhenti ni masuk waktu. Bulan Zulhijjah ni saya jaga time betul-betul ya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Ada kalanya kesabaran